Bismillah wassalatu ala rasulillah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Puasa ke yang sebelah sini? Puasa, Masya Allah. Patut jawapannya macam orang puasa tu kan. Alhamdulillah. Yang saya kasihi, terima kasih kepada pengurusi majlis. Masya Allah, ceria orangnya kan. Duduk di situ pun rasa dah ceria dah majlis kita hari ini. Masya Allah, tabarakallah. Yang saya hormati Datuk Ransum, seluruh ahli jawatan kuasa dan juga muslimat Masjid Al-Mujahidin, datuk-datuk, datin-datin, puan-puan yang saya kasihi. Baik, pertamanya, saya suka nak ajak ramai-ramai kita duduk dalam majlis ilmu ni. Kata Nabi SAW, Nabi kata, man salaka tariqan yabtaghi fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Siapa yang buka satu langkah nak datang majlis ilmu. Kita datang sini berapa langkah puan-puan datang tadi? Bawa kereta. Berlangkah-langkah, betul tak? Nabi ajak dan Nabi jamin satu je, satu langkah je kita buka, sudah pun dimulakan dengan satu langkah. Sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Nescaya Allah akan permudahkan langkahannya masuk syurga. Kita nak masuk syurga, tuan-tuan puan? Tak ada tuan-tuan. Ada yang tuan-tuan pakai tudung sini? Tak ada kan semua puan-puan? Kita nak masuk syurga, puan-puan, kita tak tahu asbab apa yang kita masuk syurga. Solat kita, selama ni kita yakin ke solat kita boleh membawa kita ke syurga? Tak ada jaminan. Selama ni kita duk sedekah, adakah sedekah akan bawa kita masuk syurga? Tak ada jaminan. Kita lahirkan anak 4 orang, 5 orang, 6 orang. Adakah anak ini jaminan untuk kita masuk syurga? Siapa berani jamin? Bukan takat jaminan masuk syurga, kalau kita tua, tak ada jaminan pun anak tu nak cebokkan punggung kita. Saya dah mandikan jenazah Datuk di sekitar wilayah Putrajaya, KL dengan Selangor. Banyak jenazah yang saya dah jumpa dan saya dah uruskan. Ramai anak-anak yang lebih selesa. Tak apalah Ustazah buat, tak apalah Ustazah uruskan. Boleh tak? Secara hukumnya boleh, tapi afdal anak-anak. Afdalnya anak-anak. Sebab apa? Lagi darah kita. Malu kalau orang lain. Malu kalau orang lalu. Aib kan tu. Aib kita. Kita tak tahu ni, kita semua ni orang nampak kita pakai tudung, nampak mulia. Kita tak tahu kita mati nanti bagaimana akhir kita. Kalau Allah nak keluarkan keaiban-keaiban waktu kita mati, boleh tak? Allah Ta'ala boleh buat. Maka sebab itu Nabi ajak kita. Kita tak tahu apa laluan yang nak bawa kita masuk syurga. Maka antaranya yang Nabi sebutkan, buka kaki, hadir ke majlis ilmu, insya-Allah Allah akan mudahkan langkahan kita untuk masuk syurga. Saya difahamkan ramai nak datang, tapi kita terpaksa limitkan kerana dewan kita, betul tak? Bila limitkan, ya Allah, saya datang satu ke kepala saya. Bila berlaku limitasi macam ni, bukan kerana AJK tak, tapi kerana apa? Allah nak pilih orang-orang tertentu sahaja. Maka yang ada depan saya inilah orang-orang yang sedang Allah pilih. Kita duduk sini sebab kita rajin ke? Kita duduk sini sebab kita tak ada kerja ke? Banyak kerja kita tu kan. Saya percaya ada yang datang sini mesti ada pinggan tak basuh kat rumah. Ada tak? Mesti ada baju tak lipat, betul tak? Tapi kita datang juga, kenapa? Sebab apa? Sebab Allah dah pilih kita, puan-puan. Datang pula majlis sambutan ma'al hijrah. Orang lain dah sambut lama, tapi kita masih duduk sambut lagi hari ni. Maknanya apa ni? Tak berhenti. Tak berhenti apa? Kita nak ingatkan diri kita, banyak lagi ilmu yang kita nak pelajari. Dia macam bergema sikit. Sekejap. Kejam sikit. Okey. Ataupun saya jauh ke sini? Okey.
Itulah dia kena steady macam pengurusi tadi. Baru suara sedap kan. Dengar suara pengurusi tadi macam suara DJ klasik FM lah. Saya suka betul. Dia suara dia tu tone klasik. Susah nak jumpa. Bekas guru. Patutlah. Tapi orang perempuan ni ajaib tau. Otak kita ni, subhanallah. Baru ni saya ada inilah diminta untuk buat satu pembentangan tentang perbezaan laki-laki dan perempuan. Saya insya-Allah dalam proses dengan sambung PhD dalam bidang fiqh. So kita nak tengok perbezaan laki-laki dengan perempuan. Tadi dah sebut sikit seronok perempuan kan. Subhanallah, bila saya jumpa dengan satu doktor perubatan untuk kita tengok sebenarnya kenapa hukum fiqh jadi macam ni dan kenapa sains sebut begini. Dia buka tunjuk satu-satu dalam otak kita ni puan-puan. Subhanallah. Kalaulah kita faham bagaimana Allah Ta'ala jadikan hanya di otak kita ni, berbeza otak kita dengan orang perempuan, maka insya-Allah banyak masalah boleh selesai. Orang perempuan ni, kita ada otak kita ada berapa bahagian? Otak pula ada ustazah ni, orang nak dengar ceramah Maulidul Rasul ni. Otak kita ada 4 bahagian kan? Otak depan, lagi otak apa lagi? Belakang, kiri, kanan. Kan dia dibagi frontal lobe. Ini bahagian apa ni? Kalau dalam bahasa Arab dia panggil nasiyah. Orang lama-lama kita panggil ubun. Bahagian ni Quran sebut nasiyatin kadhibatin khati'ah. Surah apa tu? Surah pula ada. Lihat tadi tak bedanya lagi. Surah apa? Al-Alaq. Nasiyah. Bahagian ubun ini nanti kelak Allah Ta'ala akan beri balasan kepada otak-otak yang membuat pilihan yang salah. Dengan cara inilah bahagian yang akan diseret di lantai neraka untuk diberikan balasan kepada otak yang telah salah membuat pilihan. Sains kata apa? Ini bahagian frontal lobe yang buat keputusan. Bangun pergi sembahyang, bangun ambil Quran, bangun solat tahajud ni kat sini, yang bagi arahan kepada tubuh badan yang lain, tubuh badan pun bangun. Ni bahagian ni. Sebab tu Quran rakamkan. Kita orang perempuan, kita ada ni bahagian otak depan kan. Kita ada otak kanan, otak kiri. Saraf yang menghubungkan antara otak kanan dengan otak kiri orang perempuan ni, dia lebih tebal berbanding dengan orang lelaki. Bila dia lebih tebal, apa yang menjadikan kepada orang perempuan ni, dia cepat menyerap dan dia multitasking. Dia panggil power multitasking dia bagi. Apa power multitasking ni? Kita tengok orang perempuan. Walaupun duduk dalam majlis ilmu ni kan, kepala dia boleh duk fikir tengah hari nanti nak masak apa, betul tak? Dia duk fikir kalau nak masak tom yum tengah hari nanti, balik lagi nak singgah kedai boleh beli apa. Suami dia tanya nak pergi mana, kita jawab apa? Pergi kedai sekejap bang, beli barang dapur. Apa kita beli kat kedai? Segala, bukan barang dapur je, barang bilik air, barang bilik semua kita beli. Itu dia multitasking kepala orang perempuan. Sebab tu kita sebut ya, dia berbeza dengan orang lelaki. Orang perempuan sifatnya subjektif. Sebab tu kalau kita pergi kedai kan, kita bagi tahu je nak beli barang dapur, kita beli penyapu, kita beli berus tandas, kita beli sayur-sayur, beli carrot baru, walaupun carrot lama berakar dalam peti, beli lagi. Betul tak orang perempuan? Dia lebih manis. Kan. Dia tak sama macam orang lelaki tu kan. Kalau kita cakap ada bang pergi kedai beli ikan kembung, dia pergi kedai tak ada ikan kembung, dia balik dengan perut kembung dia sana. Harap maklum orang lelaki kan. Tengok bagaimana orang perempuan. Sebab tu subhanallah, kenapa kita walaupun kita banyak kerja di rumah, walaupun banyak benda kita nak buat, tapi kita boleh hadir ke majlis ilmu. Kenapa? Sebab Allah Ta'ala ciptakan orang perempuan ni, saraf yang menghubungkan antara otak kanan otak kiri dia lebih tebal dan menjadikan walaupun ada banyak kerja-kerja yang tak selesaikan, dia boleh buat satu. Itu hebat orang perempuan. Sebab tu orang perempuan bila dia makin tua apa jadi? Makin tua. Kita perempuan makin tua kita nak apa bila kita makin tua? Nak apa? Nak nasihat. Lagi? Nak berehat lagi? Tambahkan iman. Nak tambahkan iman tu jawapan ahli syurga namanya. Lagi? Yang belakang. Kenapa datang ke sini? Tambah
ilmu. Insya-Allah. Itu jawapan selamat namanya tu kan. Baik, sebab tu kita sebut ya puan-puan, kita orang perempuan ni bila dah makin tua, kita tak cari benda lain dah. Ada ke kita makin tua makin duk fikir macam mana nak make up bagi tebal, bagi lawa, ada tak? Tak ada dah, betul tak? Dia duk fikir macam mana nak cari jalan masuk syurga, cara macam mana nak isi hari-hari tua dengan kebaikan. Orang perempuan, betul tak? Dia tak sama dengan orang lelaki. Saya dah 13 tahun buat runding cara keluarga. Pasangan-pasangan nak cerai datang jumpa saya pukul 5 pagi, telefon kena cerai talak 3, pukul 12 malam telefon nak terjun bangunan, macam-macam kes kita jumpa. Orang lelaki-lelaki dia tak sama. Makin tua dia makin menjadi-jadi dan makin manja. Sebab tu ni reality. Kadang-kadang dia bukan nak suruh berlaku apa kita panggil apa, hubungan badan pun, tapi dia nak isteri dia ada di sebelah. Isteri pula rasa apa? Rimahnya Allah jauh sikit, dua orang kan? Itu orang perempuan. Maka sebab tu bila Allah Ta'ala jadikan tubuh badan kita dengan otak yang begini, bila di usia kita bergerak ke usia tua, kita nak cari majlis agama, kita nak cari, kita sebut apa, majlis ilmu, maka inilah yang kita sebut kesempatan demi kesempatan yang sedang kita isi pada hari-hari terakhir kita. Kerana kata Ibnu Qayyim Al-Jauzi, dia kata nak tengok macam mana kita mati puan-puan, baik ke tak baik mati kita nanti, tengok bagaimana hari-hari terakhir kita diisi. Semalam kat mana Kak Jah tu kat masjid. Contoh-contoh, oh bukan nama sebenar. Sudah ada. Masya Allah. 91. Allah Akbar. Tapi dapat sihat lagi. Masya Allah. Boleh naik tangga lagi kan? Ya Allah. Ni kita nak hidup sampai usia begini dipanjangkan dengan amal soleh. Amin. Mudah-mudahan. Ya? Tukar nama orang lain. Kartun. Ada kartun di sini. Kartun dah. Sudah adalah tak boleh sebut nama apa dia. Orang tanya, kakak tu semalam kat mana? Oh, dia datang majlis Maulidur Rasul. Dia datang majlis Ma'al Hijrah, sambutan Ma'al Hijrah. Oh, meninggallah dia hari ini. Ibnu Qayyim kata, nak tengok tanda jenazah itu adalah jenazah yang baik, tengok hari-hari sebelum dia mati tu dia isi dengan apa. Sebab tu kalau kita tahu begini pengakhiran kita, maka apa yang akan kita buat? Nak buat apa maksiat pun takut. Sebab apa? Tak tahu kita nak mati bila, betul tak? Maka sebab tu hari ni kita berada di sini puan-puan, ya, kerana Allah nak bimbing kita, Allah nak bagi lagi peluang kat kita. Berapa puluh tahun kita hidup, kita abaikan Allah. Berapa puluh tahun kita hidup, Quran pun kita jauh. Tapi Alhamdulillah di hari ini Allah rezekikan kita untuk datang ke majlis ilmu. Ya, kita doakan puan-puan, mudah-mudahan duduk kita di sini Allah Ta'ala istiqamahkan kita sampai kita mati, insya-Allah. Saya dah jumpa dengan macam-macam jenazah. Mari saya cerita sikit pengalaman saya puan-puan. Kat sini ada tak Bilal jenazah? Ada. Mana? Urus jenazah kat belakang. Oh, kat luar. Jaga-jaga dia dah menanti di luar tu. Baik. Puan-puan, saya dah mandikan banyak jenazah. Dalam ramai-ramai jenazah ni, ada satu jenazah yang saya rasa, ya Allah, kan saya kenang sampai bila-bila. Seorang ketua kerani je tu. Bukan pegawai pun. Mak yang biasa-biasa, anak tak ada seorang sekolah agama. Suami bukan kaki masjid pun. Kadang-kadang nak pergi, dia pergi. Tapi kakak ni subhanallah, saya di Putrajaya, saya ada buat kelas-kelas Quran percuma. Dia selalu datang kelas Quran saya. Datang tu bukan duduk depan pun, dia duduk belakang sekali, sandar kat tiang tu. Duduk tengok saya duduk duduk tasmik bacaan, siapa-siapa yang nak datang baca dengan saya. Duduk di belakang, dia tak cakap. Tak ada nak kata dia ada tuyul rendah, tak ada. Dia meninggal di usia dia 59 tahun. Kita ni, usia kita ni, Nabi kata umur umatku mabaina sitin wa sab'in. Umur umatku ni antara 60 ke 70. Lebih subsidi, bonus. Nak menuju ke usia 60, siap-siap. Nabi meninggal usia berapa? 63. Tu Nabi kata umur umatku di antara 60 ke 70. Ni kita dah nak menuju ke usia-usia kita dah ni puan-puan. Ya? Kakak tadi meninggal usia 59.
Sakit dia tak lama pun dia sesak nafas. Tiba-tiba sesak nafas. Duk sihat elok, pergi kerja, balik kerja, datang surau, pergi pasar, pergi mall. Tiba-tiba hari tersebut sesak nafas. Suami bawa pergi ke hospital. Doktor kata isteri tuan ada masalah kegagalan buah pinggang. Jadi bila gagal buah pinggang, dia ada overfluid, lebihan air naik ke paru-paru, jadi sesak nafas. Hari Selasa, Rabu, Khamis, Jumaat, 3 hari di hospital. Hari kedua doktor terus buat emergency pembedahan segera. Bila buat operation, tebuk di leher. Pernah tengok kan orang sakit buah pinggang kan? Dia gelak awal lagi dia sempat pasang tapak di sini. Ayah saya salah seorang sakit buah pinggang. Jadi kita tengok proses itu sangat menyakitkan. Kakak tadi tebuk di leher. Walaupun tebuk di leher, kita datang ziarah dia ni, dia cakap, dia bunyi hap, ada keluar kat sini kan. Masuk waktu semayang, saya nak semayang. Sampai waktu maghrib, saya nak tengok Quran. Ya Allah puan-puan, saya rasa macam malunya. Kita yang sihat ni masuk waktu semayang pun kadang kita bertangguh lagi. Masuk waktu maghrib, kadang kita sibuk dengan TV pukul 7. Kadang-kadang kita sibuk dengan urusan keluarga, tapi dia minta Quran. Ya Allah, sakit dia 3 hari, tak sempat suami nak rasa susah, tak sempat anak-anak nak rasa beban. Ini pengakhiran yang baik. Anak tak sempat rasa susahnya jaga mak. Cuba tengok di hospital hari ni, berapa banyak mak-mak ditinggalkan kerana anak tak sanggup jaga. Sakit lama, tak larat nak tukar pampers, semua tak mampu nak buat. Akhirnya tinggal mak duduk dalam keadaan sedihnya. Aku besarkan anak dengan penuh kasih sayang. Dia nak makan dulu aku suapkan, dia berak aku cebokkan. Tapi bila aku tua, tak sanggup nak jaga tu perempuan. Tadi sampai hari ke Jumaat, mati dia di hari Jumaat lepas maghrib. Suami dewasa. Ustazah, isteri saya dah meninggal dunia. Saya kata tak apa, kerana dia jemaah saya nak mandikan sendiri jenazah dia. Kerana dia anak murid saya kata. Hampir 3 tahun juga dia mengaji, belajar Quran dengan saya. Daripada tak pandai baca sampai Alhamdulillah bacaannya bagus. Daripada merangkak dia datang jumpa saya, malu, muka tunduk-tunduk. Ustazah, saya tak pandai baca, dah lama saya tinggal Quran. Saya kata tak apa, yang penting mau belajar. Ada orang tahu kena baca Quran tapi dia baca tak? Tak baca. Sebab tu antara tahu dan mahu itu lebih penting. Kita tak ada ilmu tak apa puan-puan, yang penting mahu belajar. Jadi kakak tadi bila meninggal dia di hospital buat postmortem, ikut prosedur apa semua sampai tengah malam, pukul 12. Nak balik ke rumah, duduk di kawasan rumah flat. Jadi saya kata tak payah bawa balik rumah lah, nanti sempit. Bawa ke surau yang menjadi saksi dia belajar Quran. Surau itu menjadi saksi jenazah dia dibaring. Sebab tu kita jangan jauh dengan masjid. Datang, ada Lajnah Muslimat buat program, datang puan-puan, walaupun tidak kerap, datang. Supaya orang tahu, oh kita ni anak qaryah di masjid sini. Ya? Jadi bawa ke surau. Daripada pukul 12 malam, tunggu nak ke bumi jenazah bila? Siang. Ya, sunat bila malam matinya, kita ke bumi siang. Tunggu daripada pukul 12 malam sampai esok pagi. Siapa yang tunggu baca Quran? Bukan anak. Ini kawan-kawan yang selalu datang majlis ilmu dengan dia. Tak berhenti kawan-kawan, tak tidur, bergilir kau aku baca Quran untuk dia sampailah pagi. Kita baca Quran untuk si mati sampai tak pahala? Sampai Nabi kata, seorang sahabat datang jumpa Nabi, ya Rasulullah, inna ummi matat. Ya Rasulullah, mak aku dah mati dah. Afa'at tasaddaqu anha, boleh tak aku sedekah bagi pihak dia? Nabi kata tasaddaq, sedekah. Ini dalil ulama kata apa? Sampai pahala kepada si mati. Ni kita duduk-duduk ni sambil-sambil puan-puan niatkan untuk mak ayah kita, niatkan untuk pasangan kita yang dah meninggal dunia. Ya Allah, andai ada nilaian pahala, panjangkan kepada arwah-arwah yang aku kasihi, ya Allah. Niat. Sampai dah. Sampai Nabi kata, bacalah Quran sampailah sembahyang subuh. Selesai sembahyang subuh, nak mandi jenazah, saya panggil. Mana waris si mati? Anak dia ada 4 orang. Tak ada seorang sekolah agama. Kita tengok, sekali tengok tu biasa-biasa je pandangan zahir kita kan.
Saya tanya, ni sahabat-sahabat ni berapa-berapa dah ustazah saya nak mandikan dia, saya nak mandikan dia. Sebab apa? Dia ni orangnya cakap tak menyakitkan hati orang. Dia tak ada lah nak sembang buruk-buruk tentang orang, tak ada. Jadi orang rasa kasih dekat dia. Kita hari ni kalau kita mati puan-puan, agak-agak orang kata apa? Oh syukur dia mati. Ada ke lagu tu? Na'udzubillah. Ya? Kakak tadi bila dah begitu, saya panggil waris, saya tanya anak-anak nak mandikan jenazah tak? Anak-anak semua kata, ustazah, kami anak-anak kami je nak mandikan jenazah. Subhanallah. Mak yang mungkin hidup dia tak pernah pesan pun dengan anak kakak, nanti kalau mama mati kakak mandikan jenazah mama ya. Mak yang mungkin tak pernah pesan pun dengan anak kita, ada kita pesan dengan anak kita? Jarang kan? Jadi saya kata okeylah, anak dia 4 orang, saya seorang 5 orang, cukup. Mandi jenazah ni sebenarnya 2 orang pun dah cukup dah. Kan? Maka apa saya buat? Saya kata okey, dah ada 4 orang anak, jenazah mak terbujur kaku, maka abang duduk sebelah kanan, kakak duduk sebelah kiri, 2 adik duduk di hujung kaki. Mandikan jenazah, saya kata saya nak bagi arahan je. Ni mak kakak kan, ni mak abang kan, jadi saya nak abang dengan kakak yang buat kan. Saya tak nak tengok aib dia, saya tak nak tengok tempat-tempat diistinjakkan, saya tak nak, saya nak waris yang buat. Kita muliakan jenazah sampai akhir hayat dia sebut. Bila nak start mandi, dia nak menangis. Saya ingatkan menangis sebab mak dia mati. Anak yang sudah menangis laki-laki. Saya tanya kenapa? Dia kata apa? Ustazah, minta maaf, kami tak pandai uruskan jenazah, kami tak tahu mandikan jenazah. Menangis anak dia. Saya kata tak apa, tak tahu mandi, yang penting mahu nak mandi, jangan bimbang, saya ada saya guide. Balik ni puan-puan, cuba tanya anak kita, kalau mama mati, kakak tahu tak mandikan jenazah? Abang boleh tak mandikan jenazah mama? Cuba tanya dengan anak-anak kita puan-puan. Mandikan jenazah? Tadi takut anak dia ni daripada awal sampai ke hujung, cium kaki, cium tangan, cium kaki, cium tangan. Ya Allah mama, minta maaf mama, terima kasih mama. Tak berhenti daripada mulut puan-puan. Anak yang waktu hayat hidup kita, mungkin kita tak tahu, kita berlebih kurang dengan dia kan. Tapi kalau Allah nak buat lembut hati dia bila kita mati, dia uruskan jenazah kita dengan tangan dia ni puan-puan, boleh tak Allah buat? Allah boleh buat. Idza arada syai'an an yaqula lahu kun fayakun. Mandikan jenazah. Saya hanya tengok senyap daripada atas, duduk di hujung kepala. Anak dia mandikan dia puan-puan dengan penuh kasih sayang, digosokkan di celahan jari jemari. Saya tengok, ya Allah, rezeki mak ni. Mungkin dulu dia pernah suapkan mulut anak dia dengan penuh kasih sayang, Allah ganti hujung usia dia, anak uruskan jenazah dia dengan penuh kasih sayang. Mandikan jenazah dia puan-puan sambil duk gosok. Abang yang di sebelah kanan sebut kepada kakak sebelah kiri. Saya senyap tengok perbualan anak-anak dia. Anak yang duduk sebelah kanan sebut, kakak, sambil duk gosok celahan jari jemari. Lepas ni tak ada dah tangan mak dalam rumah kita, kakak kena bantu abang buat apa yang tangan mak pernah buat untuk kita bantu abah kita. Puan-puan, kita dah mati, anak-anak dah sibuk bincang sesama dia macam mana nak jaga suami yang kita tinggalkan. Ya Allah, nikmat apa yang kita nak? Digosok celahan jari jemari maknya sampai ke hujung kaki dia, jirus kaki mak dia. Adik duduk di hujung. Dia sebut kepada adik duduk di hujung, adik lepas ni tak ada dah kaki mak nak jalan dalam rumah kita, adik tolong bantu mak, adik tolong bantu abang buat apa yang kaki mak pernah buat untuk kita bantu abah kita. Ya Allah, nikmat apa yang kita nak. Kita tak pernah pesan dengan anak, tapi Tuhan ganti satu-satu. Ini jaminan Allah dalam Quran. Allah kata apa puan-puan? Dalam surah Az-Zalzalah, faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Kita jalan kaki nyek-nyek datang sini, kita buat baik dalam rumah tangga kita. Suami tak pernah apa sebut terima kasih. Yang ada suami siapa-siapa yang hari-hari sebut terima kasih? Tak ada. Ustaz kita yang depan ni sebut tak terima kasih kat isteri? Oh sebut-sebut alhamdulillah. Jarang anak pun tak hargai kita pun dengan sebutan. Mereka tidak menghargai dengan perkataan. Tapi kita buat tak kerja-kerja kita di rumah? Buat. Ini semua yang Allah Ta'ala akan perhitungkan. Allah jamin dalam surah Az-Zalzalah tadi, Allah akan
Beri balik kebaikan itu walaupun sebesar zarah, Allah jamin. Kita buat je sebab tu jadi mak mertua, jadi isteri, jadi anak. Jadi je orang baik. Jangan pernah berhenti untuk jadi orang baik. Takkan rugi kita jadi orang baik. Biarlah kat dia. Oh, kenduri aku dia tak datang, kenduri dia aku tak nak pergi. Jangan. Oh, dia ni bulan-bulan asyik minta duit kat aku je, kakak aku ni. Jangan ada perasaan-perasaan macam tu. Kenapa? Kerana Allah Ta'ala dah jamin. Jangan bimbang. Kita mati, Allah Ta'ala boleh hantarkan orang-orang untuk uruskan jenazah kita dengan penuh kasih sayang sebagaimana hidup kita dulu pernah jadi orang baik. Dah selesai kami mandikan jenazah, kafankan jenazah puan-puan, anak-anak papa, ayah lembik lutut, isteri meninggal terlalu cepat. Suami dia datang duduk depan muka dia. Suami dia sebut, ya, terima kasih kerana lahirkan anak-anak untuk abang. Terima kasih uruskan keluarga kita. Abang redha dengan dia. Selamat jalan, tunggu abang kat syurga. Ya Allah puan-puan, kita orang perempuan, Nabi kata suami redha dengan kita, apa dibuatnya? Qila laha dukhulil jannah. Masuklah syurga Allah daripada mana-mana pintu yang kita nak. Kita boleh pilih puan-puan nak masuk syurga Allah dengan pintu mana. Apa lagi kita tunggu? Ya, maka sebab tu ya, kita sebut kita hadir ke majlis ilmu untuk tujuan. Kadang-kadang orang tak tahu apa masalah kita kan. Orang tak tahu apa yang kita strugglekan. Orang tengok AJK masjid mesti baik. Orang tak tahu kita ni struggle nak semayang awal waktu. Orang tak tahu kita struggle dengan suami kita. Orang tak tahu apa masalah kita puan-puan. Siapa yang tahu? Siapa yang tahu masalah kita? Allah je tahu. Tetapi tengok bagaimana kita berinteraksi dengan Allah. Bila kita semayang, kita feel tak Allah Ta'ala ada bersama dengan kita? Jarang kan? Semayang kita apa kita buat perempuan? Kita lebih kurang dengan Allah. Semayang kita, kepala kita fikir macam-macam. Kita nak semayang kadang-kadang sampai terlupa. Duk tahiyat akhir tapi baca Fatihah. Pernah tak jadi macam tu? Kita ajaib semayang. Hak benda lupa tadi nak buat apa ni, angkat takbir Allahu Akbar, nak angkat baju rupanya. Betul tak? Kita semayang kita tak feeling kita tengah semayang. Mulut kita sebut Rabbi ghfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. 8 sebutan, belas orang minta belas ihsan dengan Allah, tapi kita tak pernah feeling pun. 50 tahun, 60 tahun kita hidup, kita tak pernah merasakan Rabbi ghfirli, ya Allah ampunkan dosaku, warhamni, rahmatilah aku, wajburni, tutuplah aib aku ya Allah. Kita minta dengan Allah tapi mulut sekadar menyebut, hati tak feeling. Kita minta wajburni, tutup aib aku ya Allah. Orang tengok kita pakai tudung nampak cantik tapi orang tak tahu apa aib di belakang kita. Setiap kali 17 rakaat setiap hari kita buat puan-puan, kita baca wajburni, 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 kita feel tak kita minta dengan Allah. Warfa'ni, kita minta Allah tinggikan darjat kita. Allah bagi, orang lain ada suami, kita ada suami, syukur tak kita dengan Allah. Warzuqni, berilah rezeki kepadaku. Wahdini, berilah hidayah kepadaku. Wa'afini, berilah kesihatan yang baik kepadaku. Wa'fu'ani, ampunkanlah aku ya Allah. 17 kali kita sebut puan-puan. Pernah tak satu hari kita semayang betul-betul kita feel, ya Allah aku tengah minta dengan engkau ya Allah? Pernah tak? Jarang. Maka sebab tu hari ini kita duduk dalam majlis sambutan Ma'al Hijrah. Kenapa? Kerana kita nak membetulkan alignment kita ni, hidup kita ni. Selama ni ibadah kita buat lebih kurang je. Mai hari ni kita sama-sama duduk, kita buat satu solusi. Kita buat satu agenda hidup kita puan-puan. Dalam hidup kita ni ramai orang berjaya merancang dunia, tetapi dia gagal untuk merancang akhirat. Bila kita bekerja, dulu yang bekerja cikgu, setiap tahun kita ada SKP, kita ada KPI, kita ada sasaran kita, apa kita nak capai. Orang perempuan tiap-tiap tahun datang tahun baru, apa azam kita? Nak kurus contoh. Walaupun tak kurus-kurus kan, tapi duduk dalam kepala kita nak kurus, nak kurus, nak kurus. Makan pun rasa bersalah je nak kurus, tapi makan juga kan. Ramai orang ada azam dunia, tapi tak ramai orang ada azam akhirat.
Bila tidak ada azam akhirat, sebab tu kalau rasa rajin kita baca Quran, kita ambil selak baca. Bila kita rasa rajin nak buat tahajud, kita bangun malam, kita buat tahajud. Tapi kalau orang yang betul-betul rancang akhirat dia tahu apa nak buat, insya-Allah disiplin itu akan mengajarkan dia untuk atur ibadah dia. Tak sibuk dengan orang. Kita hari ni sibuk tengok orang, betul tak? Oh, tambah pula di Facebook kan. Oh, dia pergi bercuti, dia pergi jalan-jalan, betul tak? Tapi kita terlupa nak semak amal kita. Maka sebab tu hari ni duduk dalam majlis ilmu ini, saya nak ajak semua yang ada sama-sama dengan kita hari ni. Setengah jam dah kita duduk sini. Dalam majlis ilmu ni segitulah. General syaitan yang paling besar akan turun dalam majlis ilmu. Jadi kalau nampak sahabat-sahabat kita mengantuk, tak apa, dia tengah berlawan dengan general paling besar. Sampai kan dia? Tak apa. Saya senang je kalau kelas dengan saya ni, nak tidur silakan. Tidur dalam majlis ilmu lebih baik daripada tidur di rumah. Cuma janganlah semua tidur, saya seorang pula cakap hanya tu. Saya berguru dengan datuk je lah. Baik. Sebab tu saya nak ajak hari ni puan-puan, masih belum terlambat seperti yang disebutkan oleh puan pengurusi majlis kita tadi. Kita masih berada dalam bulan Muharram. Mari kita sama-sama atur azam akhirat kita untuk tahun 1444 Hijrah. Yang pertama apa kita nak buat? Kita rancang ibadah kita. Apa ibadah kita nak rancang, Ustazah? Solat di awal waktu. Tahun ini berapa kali kita target kita nak achieve, puan-puan? Berapa kali kita nak capai setahun 365 hari? Pernah tak kita letak target, ya Allah, aku nak 10 kali solat di awal waktu, ya Allah. Contoh tu kira cincai sangat lah 10 tu. 365 hari kita minta, kita nak buat 10 je. Tak apa, yang penting buat. Cuba letak. Daripada hari pertama puan-puan letak dalam checklist apa amal nak dibuat, dia akan bermain di fikiran. Itu otak yang kita sebut tadi tu. Dia simpan saja di memori. Orang perempuan ni bab memori. Memori kita duduk belakang ni. Di kawasan namanya hipopotamus ni kan. Kat sini. Memori orang perempuan Allah Ta'ala buat lebih besar berbanding dengan orang lelaki-lelaki. Sebab tu once kita dah set dalam kepala kita ni akan fikir, macam mana nak capai, macam mana nak capai, macam mana nak capai. Tak semayang lagi hari ni awal waktu. Tak semayang lagi awal waktu. Otak akan bagi tindak balas pada memori yang kita letak di belakang ni. Memori ni kalau tak guna pada tempatnya, ini yang jadi orang perempuan kadang-kadang suami tegur sikit je. Kenapa tak basuh pinggan? Contoh, dia balik rumah, dia tengok pinggan tak basuh, dia tegur isteri dia, tegur kita. Kenapa tak basuh pinggan? Apa kita rasa, puan-puan? Apa kita rasa? 7 keturunan kita bawa tu kan. Ni, dia simpan kat sini. Esok-esok kalau dah bergaduh balik dengan suami ni, abang ni ingat saya tak basuh pinggan. Lalu kat 7 keturunan dulu dia boleh sebut balik orang perempuan. Ni kerana ruang memori dia besar berbanding orang lelaki-lelaki. Sebab tu set checklist kita. Apa amal boleh kita buat? Saya sebut sebagai contoh. Puan-puan atur mengikut situasi dan kemampuan masing-masing. Yang pertama tadi kita sebut solat di awal waktu. Berapa ramai orang yang selama ni angkat tangan, ya Allah, Rabbighfirli warhamni wajburni. Kita minta ampun dengan Allah. Berapa ramai dalam kalangan kita minta dengan Allah supaya Allah bantu kita solat di awal waktu. Pernah tak kita minta? Jarang kan? Bukan untuk kita, untuk anak kita. Kita minta dia berjaya, kita minta dia dapat kerja yang baik. Pernah tak kita doakan, mak doa untuk anak? Nabi jawab, Allah tak tolak. Ya Allah, anak aku, ya Allah dah besar, alhamdulillah, ya Allah dah ada kerjaya, ya Allah. Kau tetapkanlah hati dia untuk solat di awal waktu, ya Allah. Pernah tak kita bangun begitu kita buat, puan-puan? Jarang kan? Maka sebab tu hari ni cuba atur untuk diri kita dan untuk keluarga kita. Yang kedua, bangun malam kita. 365 hari, berapa kali kita nak target setahun ni kita nak solat malam, puan-puan? 12 kali, Ustazah. Okey, sebulan sekali. Cun. Aturlah. Bila kita target sebulan sekali, berlalu hari-hari dalam bulan 8 contoh, tak buat lagi, tak buat lagi, tak buat lagi, otak akan push kita untuk buat. Itu cara kita atur amal. Barulah tak jadi, oh hari ni rajinlah bangun, esok tak rajinlah tak buat. Kenapa? Kita tak rancang amal kita. Quran kita, setahun kita nak target berapa juzuk kita nak khatam. Kenapa kita boleh dalam bulan Ramadan kita khatam 30 juzuk? Sebab apa? Kita ada main setting, aku nak khatam Quran. Bila dah ada main setting, apa reaksi badan kita?
Lepas asar ambil Quran baca, lepas maghrib baca, lepas isyak baca. Tapi lepas bulan Ramadan, kenapa badan kita tak react macam tu? Sebab kita tak ada aim, kita tak ada matlamat yang kita nak capai. So cuba tengok Quran kita. Jadi balik ni tak balik. Ya Allah, sebenarnya banyak amal aku nak buat. Sedekah kita setahun ni berapa ratus kita nak target. Korban kita nak buat ke tidak korban tahun depan? Ada orang bila datang musim korban, ustazah tak mampu. Memang tak mampu kerana tidak dirancang. Kalau kita rancang, hari ni dah bulan, kita sebut bulan Muharram. Berapa bulan lagi nak sampai bulan Zulhijjah? Berapa bulan lagi? Setahun lah, 12 bulan. Kalau kita betul-betul rancang, saya percaya bila Datuk buat announcement je, Lajnah Muslimat nak buat korban, berapa orang nak, kita dah ada dah ni simpanan kita. 12 bulan katalah, kalau di Damansara satu bahagian berapa ratus? 200 lebih. 7. Kejut saya 200 lebih di Kemboja biasanya. Oh kan. Tu pun Kemboja pun tengok kawasan-kawasan dalam kan. 700 lebih. 12 bulan bahagi 700, sebulan kita kena menyimpan berapa? Dalam lebih kurang 70 ke 80 ringgit. Banyak tak 70 80 ringgit? Tak rasa beban sangat kan? Simpan. Puan-puan tak percaya, cuba buat. Mulai daripada bulan ni, sebulan simpan RM70. Nak sampai ke bulan Zulhijjah, setiap kali kita tengok tabung korban kita, hati kita akan rasa apa? Melonjak-lonjak, seronok. Kerana kita nak korban. Tak sampai, kalau mati kita dapat tak lagi pahala? Dapat. Ya Allah, baru rancang Tuhan dah bagi dah. Nampak kan? Korban kita. Tahun depan kita minta Lajnah Muslimat kita buat aim berapa ekor lembu kita nak buat. Tahu tak Nabi SAW tak pernah tinggal ibadah korban sepanjang hayat baginda. Akhir di usia 63 tahun Nabi korbankan 63 ekor unta. Bukan 63 bahagian, 63 ekor unta Nabi buat. Sebab tu jangan tinggal amal korban. Tak mampu dalam negara, luar negara, 200, 300 dah boleh dapat ya? Korban kita. Yang lain-lain aturkan. Zikir kita, ya, hadirkan majlis ilmu, semua ni kita buat dalam satu checklist. Inilah masuk tahun baru yang kita nak rancang. Maka insya-Allah tahun kita akan lebih bermakna. Ya? Maka sebab tu saya percaya yang duduk depan saya ni semua orang nak masuk syurga. Nak masuk syurga, Allah tahu tak ada berapa pintu? Pintu pula ada ustazah ni. Masuk syurga ada berapa banyak pintu? 8. Siapa jawab 8 tu? Alhamdulillah. Apa yang 8-nya? Sudah dah tadi dia sebut 8 kan? Menyesal pula aku jawab 8 nya. Apa 8-nya? Ni ambil nota. 8-nya adalah, siapa boleh jawab kita bagi bunga kat depan ni. Pintu yang pertama, pintu puasa, namanya Babur Rayyan. Ni ulama bagi apa? Bagi clue awal nak masuk syurga ni, pintu-pintunya. Kita tak boleh nak masuk ke pintu syurga, tak boleh nak masuk ke pintu puasa Babur Rayyan. Ada pintu kedua namanya pintu apa lagi? Siapa boleh jawab? Tak boleh jawab, kunci pintu aja ke, jangan bagi balik. Kedua baru kita balik. Pintu kedua namanya pintu agak-agak pintu apa? Saya dah biasa Datuk dalam rancangan ustazah tanya, ustazah dah jawab kan? Pintu kedua namanya pintu sedekah. Hari ni kita dah sedekah belum? Alhamdulillah. Yang tak jawab tu kami ikhlas, tak bagi tahu ustazah kan? Yang kedua pintu sedekah, babu sedekah. Yang ketiga pintu apa? Solat. Babu solat. Orang yang semayang fardu dia jaga, tambah dengan semayang sunat, bangun pula semayang malam, ada pintu babu solat untuk dia menanti, untuk dia masuk syurga. Yang keempat pintu apa? Pintu puasa dah sebut dah. Pintu sikit lagi. Babu sabar, untuk orang yang sabar. Sabar kita dengan suami kita, sabar kita dengan anak-anak kita, sabar kita dengan bos kita. Ini semua Allah Ta'ala sediakan satu laluan
untuk kita masuk syurga dengan babus sabar, pintu sabar. Yang kelima, pintu berbuat baik kepada kedua ibu bapa. Siapa yang mak ayah dia masih hidup, hantarkan pesanan, kirimkan makanan untuk mak ayah kita. Siapa yang mak ayah dah mati, sedekah niat, ya Allah, aku niat bagi pihak mak ayah aku, ya Allah, yang dah meninggal dunia, sedekah. Yang keenam, pintu apa lagi? Siapa boleh jawab kejap lagi? Mungkin Datuk nak belanja nasi Arab tu. Pintu keenam, pintu apa? Pintu babul hauqalah dia panggil. Siapa yang suka sebut la haula wala quwwata illa billah, la haula wala quwwata illa billah, ada orang yang keluar daripada mulut dia caci maki. Saya urus satu pasangan di Seremban. Suami dia uruskan isteri dia uruskan anak uruskan suami. Dah 2 tahun stroke. 2 tahun stroke, yang keluar daripada mulut dia apa? Bodoh, bengong, babi, gila. Ini dia panggil kat isteri dia. Bodoh, aku nak minum kopi. Stroke ni, stroke yang separuh badan. Dia boleh bangun duduk, baring, bangun duduk, tapi tak boleh nak jalan. Panggil dekat isteri. Isteri ni, ya Allah, tu kata jiwa orang perempuan ni. Sekali dia sayang, selama-lamanya dia sayang. Isteri dia datang jumpa saya ingat sebab dia tak tahan dengan suami. Tak. Bertahun-tahun dia hidup dengan suami, dah 30 tahun lebih kahwin. Dia datang jumpa saya ingat kan dia nak cerita pasal masalah dia dengan suami. Tak, rupa-rupanya dia tanya dengan saya, Ustazah, apa patut saya buat Ustazah? Anak-anak bagi kata dua kepada saya. Oh, anak-anak bagi kata dua. Kata dua apa? Suruh mak pilih, nak pilih ayah ke pilih kami. Sebab anak-anak dah tak tahan sangat dengan ayah. Mulut ayah tu duk panggil babi, gila, bengong je dekat orang. Akhirnya anak-anak tak tahan, bagi kata dua kepada mak. Mak nak pilih ayah, kami tak balik dah. Kalau pilih kami, jom ikut duduk dengan kami. Kalau kita nak pilih yang mana puan-puan? Kita nak pilih siapa? Dilema kan? Tak tahu nak pilih siapa. Saya kata dengan dia, saya tanya dengan dia, sayang lagi tak suami dia? Dia kata kalau saya tak uruskan dia, takkan ada orang yang sanggup jaga dia, Ustazah. Habis tu dengan anak-anak, dia senyap, tak kata apa. Tengok puan-puan, anak-anak yang kita jaga penuh kasih sayang, dulu susah payah, bila kita tua dia pula jadi ujian pada kita kan. Al-Quran dah sebut dah, ada anak-anak yang menjadi ujian kepada ibu dan ayah. Maka saya sebut dengan dia, tak apa, macam ni puan, puan pilihlah untuk jaga suami, tapi bagi tahu dengan anak-anak, walaupun tak suka ke ayah, balik tengok mak di luar rumah pun tak apa, mak keluar. 2 tahun macam tu, anak tak pernah jejak masuk dalam rumah kerana ada ayah. Tak apa, dia hidup. Kadang telefon saya, bagi tahu hari ni stres, gini. Orang perempuan ni kalau stres kena buat apa? Perempuan kita kalau stres kena buat apa perempuan? Luahkan. Luah. Jangan simpan. Saya ada satu kes, terbunuh anak sendiri kerana simpan seorang diri. Stres sangat-sangat, masalah suami curang dan sebagainya, simpan, tak sedar terbunuh anak sendiri. So jangan simpan. Kalau rasa malu nak cakap dekat orang, buatlah. Kalau siapa yang suka berkebun, buatlah kebun tu, tenyihlah kebun tu dan tanah tu, tenyih, cakap dengan pokok. Buat yang boleh menenangkan jiwa kita. Cuma satu je pesan saya, kalau cakap dengan pokok, tiba-tiba dengar pokok tu balas balik, cari saya kalau lepas. Sampai akhir hayat, takdir Allah Subhanahu Wa Taala. Ni bukan sinetron TV3 tau. Pukul 2 pagi, 2 lebih macam tu, suami dia nak bangun juga nak pergi toilet. Panggil isteri ni, apa ni, gila aku nak pergi bilik air ni. Isteri tak dengar, tengah tidur. Dia berdiri gagah nak bangun juga, tiba-tiba jatuh. Bila dengar jatuh, isteri terkejut, datang. Tidur asing-asing. Sebab suami dia tak nak tidur sekali. Jadi terkejut, bunyi benda jatuh, dia berlari datang. Dia sampai je dekat depan muka suami dia ni. Suami dia duduk di lantai, kat situ serta-merta lelaki dia meninggal dunia. Tak ada nak minta maaf, tak ada nak sebut I love you, tak ada nak kata apa-apa. Hari ni saya telefon dia, tanya macam mana sekarang puan. Alhamdulillah Ustazah, saya sekarang anak-anak bawa saya pergi sana sini, tak sempat nak rasa stres Ustazah. Tengok puan-puan, Allah Ta'ala maha baik. Hari ni kita susah, Allah akan gantikan dengan sesuatu yang kita takkan pernah sangka.
Orang buat jahat kat kita, mungkin Allah Ta'ala nak gantikan nanti anak-anak menantu kasih kat kita. Ini dah jadi dalam hidup orang dah. Kita belajar hari ni, ya. Sebab tu semua yang ada depan saya ni, saya tak tahu apa yang masalah ada di belakang puan-puan. Jangan rasa kita seorang, tak. Allah ada dengan kita, insya-Allah. Bergantung dengan anak, bergantung dengan suami. Kalau mereka tak boleh buat apa yang kita nak, apa kita rasa? Kecewa. Tapi bergantung dengan Allah, tak ada anak, tak ada suami pun Allah boleh jaga, ya? Tadi pintu ke berapa dah tu? 6. Pintu ke-7 namanya babul. Dia kata pintu kanan, paling kanan. Pintu paling kanan. Apa yang pintu paling kanan itu? Apa yang dah ada tadi? Babu sedekah dah belum? Dah. Babu solat dah. Babul, nama dia dipanggil babul aiman. Ini yang ke-berapa ni? Ke-7. Yang ke-6. 7. Ada khilaf ulama nampaknya di sini ni. Ke-7. Babul aiman, pintu orang yang tidak dihisap. Masuk syurga Allah tak payah hisap, langsung masuk. Sahabat-sahabat sembang siapalah yang akan masuk syurga Allah dengan pintu tidak dihisap ni. Ada sahabat yang kata ini sahabat-sahabat Nabi. Nabi datang, Nabi kata orang yang akan masuk ke syurga Allah tanpa dihisap ini adalah orang-orang yang pertama tidak mensyirikkan Allah, dan yang kedua dia tawakal pada Allah. Maka kita hari ini kita tawakal tak? Belajar untuk bertawakal pada Allah. Ini masuk syurga tanpa dihisap. Dan pintu yang terakhir, pintu yang ke-8 namanya pintu Menahan marah. Menahan marah. Menahan marah, itu babu sabar. Yang terakhir namanya babul jihad. Pintu jihad. Pintu jihad. Apa itu pintu jihad? Inilah yang puan-puan sedang buat ni. Pintu untuk orang-orang yang menuntut ilmu. Solat kita mungkin tak bagus, sedekah kita mungkin sikit, Quran kita mungkin nipis lembaran yang kita baca. Tapi ada babul jihad, Allah nak bagi dekat kita puan-puan. Pintu orang yang rajin datang majlis ilmu, ada satu laluan untuk dia masuk syurga Allah. Ada orang tanya apa beza pintu solat, pintu sabar, pintu sedekah apa semua ni? Ulama kata bezanya adalah pada layanan. Layanan apa? Kita nak masuk syurga Allah ni, semua akan masuk syurga Allah. Cuma layanannya macam mana? Seolah-olah macam kita nak naik kapal terbang. Kalau kita naik kapal terbang, kita duduk seat ekonomi, boleh naik tak kapal terbang tu? Boleh. Tapi letihlah sikit. Dia kan beza tu kan. Orang seat ekonomi, seat business class, ada lagi seat first class. Biasanya first class ni golongan raja-raja, orang besar, pembesar negara. Orang-orang ni beza tak dengan orang seat ekonomi? Bezalah. Apa bezanya? Kalau kita seat ekonomi, apa kita kena buat? Masuk luggage sendiri, pergi buat tiket, pergi check in sendiri, heret pula hand luggage masuk dalam kapal terbang, angkat pula beg sendiri, berpeluh ketiak ni tadi beratur panjang dah. Tapi kalau orang VVIP, dia kena beratur tak? Tak payah beratur. Itu pun kadang-kadang bila ada tu kan, kenderaan yang bawa daripada pintu sampai pintu gate sampai ke pintu gate, dia tak payah berjalan pun. Dia tak ada kaki ke nak berjalan? Ada. Tapi kenapa dia dapat layanan macam tu? Kerana dia VVIP. Maka ulama sebut inilah beza kita. Ada orang masuk syurga Allah dengan tiket ekonomi, ada orang masuk syurga Allah dengan tiket VVIP. Apa beza pada tiket VVIP dengan tiket ekonomi ni? Harga pembayaran yang dilakukan. Nak masuk syurga, kita nak buat amal sikit, tak apa, yang penting semayang. Boleh tak? Boleh, tapi nanti dapat seat ekonomi. Kalau kita nak masuk syurga Allah, orang lain tidur, kita bangun buat tahajud, itu harga namanya. Orang lain tengah duduk relax-relax, kita datang majlis ilmu, itu bayar harga namanya. Bayar harga apa? Nak jadi VVIP Allah Ta'ala. Maka mudah-mudahan saya doakan yang ada depan saya ni, Allahumma amin, semuanya VVIP Allah Ta'ala yang Nabi sebut, disebutkan oleh disebutkan dalam kitab Tanbihul Ghafilin. Dalam kitab Tanbihul Ghafilin disebut apa? Nabi SAW sebut ada orang dia tak masyhur pun di dunia, orang tak kenal pun dia siapa.
Tapi dia sentiasa hadir dalam majlis ilmu, sentiasa jadi orang yang baik. Dia tidak masyhur di dunia, tapi bila dia mati apa jadi? Gegak gempita di penghuni langit. Oh, si fulan dah mati, si fulan dah mati. Orang di dunia tak kenal dia, tapi penghuni langit semua kenal dia. Bila dia dah mati, disebutlah kitab Tanbihul Ghafilin, akan datang satu malaikat putih membawakan kain kafan yang putih daripada syurga, dibalut rohnya, diangkat naik ke langit. Malaikat dah beratur duk iring nak tunggu jenazah dia masuk syurga. Ya Allah, kita nanti puan-puan duk kat mana kat ke? Diiring tak roh kita ni dengan standard VVIP? Ataupun kita rasa nak puas hati, ekonomi pun jadilah ustazah. Kita yang membuat pilihan. Lajnah Muslimat boleh buat berpuluh program, boleh panggil beratus ustaz-ustazah, tapi akhir sekali pilihan untuk buat amal ni di tangan siapa? Tangan diri masing-masing. Kalau puan-puan nak buat, itu kebaikan yang akan kembali kepada puan-puan. AJK selesai dah. Dia buat program dah dapat dah bahagian dia. Kita je yang tinggal. Kita nak ke tak nak. Jadi nak ke tak nak ni, duduk dalam majlis ilmu yang Nabi kata akan dikabulkan segala hajat. Kerana turun ribuan malaikat yang akan mengaminkan apa sahaja doa orang yang hadir majlis ilmu. Doa puan-puan yang mudah-mudahan Allah mudahkan kita insya-Allah untuk masuk syurga Allah. Allah ringankan badan kita untuk buat amal soleh. Makin tua makin berat badan nak buat amal soleh. Kita nak pergi ke mana? Ya? Jadi itu insya-Allah kita nak sama-sama muhasabah diri kita insya-Allah. Mudah-mudahan Allah Taala bantu. Hampir 1 jam saya cakap sorang-sorang. Ya. Ada nak tanya ke? 1 2 3 tak ada. Okey, kita memang tak ada soalan dah kan? Jadi saya ingat itu sikit sebanyak yang kita nak sama-sama duduk sekejap 1 jam. Esok puan-puan bila kita mati, malaikat tanya ke manakah 24 jam yang telah dihabiskan. Kita boleh jawab 1 jam hari ni ya Allah kami telah gunakan untuk hadir ke majlis ilmu. Baki yang lain jawablah masing-masing. Ya. So insya-Allah mudah-mudahan Allah bantu kita insya-Allah untuk jadi orang yang lebih baik, orang yang lebih bermanfaat insya-Allah. Saya rasa cukup sekadar tu. Barakallahu fikum wa fatahallahu alaikum jami'an. Astaghfirullahalazim li wa lakum. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. Ya Allah, di hari yang penuh barakah ini ya Allah, dalam majlis yang barakah ini wahai Allah, dengan penuh kerendahan diri dan keikhlasan hati kami tadahkan tangan kami ini wahai Allah, tangan yang pernah dan banyak melakukan dosa ini ya Allah. Sudilah kiranya ya Allah kau berbelas ihsan, ampunkanlah dosa kami ya Allah, ampunkanlah dosa kedua ibu bapa kami ya Allah, ampunkanlah dosa pasangan kami ya Allah, ampunkanlah dosa anak serta zuriat keturunan kami ya Allah. Ya Allah, bantulah kami ya Allah untuk kami perbaiki ibadah kami ya Allah, dan bantu dan berikanlah kekuatan kepada kami untuk kami perbaiki ahli keluarga kami ya Allah. Rezekikanlah kami keringanan badan untuk kami solat di awal waktu ya Allah. Ringankanlah badan kami untuk kami bangun bertahajud berqiyamul lail untukmu wahai Allah. Ringankan tangan kami untuk kami mengambil Al-Quran, dan ringankanlah lidah kami untuk kami membaca Al-Quran ini wahai Allah. Ringankanlah badan kami untuk kami hadir ke majlis-majlis ilmu ya Allah. Ringankanlah tangan kami untuk kami perbanyakkan sedekah ya Allah. Ya Allah, andai ada nilaian pahala pada kehadiran kami dalam majlis ilmu pada hari ini ya Allah, kami panjangkan pahala ini ya Allah kepada ibu, ayah dan pasangan kami ya Allah, yang andai mereka sudah meninggal dunia ya Allah, luas dan lapangkanlah kubur mereka ya Allah. Andai mereka masih hidup ya Allah, berikanlah kesihatan yang baik kepada mereka dan juga kekuatan untuk mereka memperbanyakkan amal ya Allah. Terimalah amal kami ya Allah, terimalah puasa kami ya Allah, terimalah solat dan rukuk kami ya Allah, terimalah sujud kami ya Allah. Jadikanlah amal ini sebagai amal yang menemukan kami dengan Engkau wahai Allah. Berikanlah kebaikan kepada kami di dunia dan akhirat ya Allah, dan berikanlah keakhiran yang baik kepada kami ya Allah, dengan kesempatan untuk kami tuturkan kalimah la ilaha illallah wa anna Muhammadur Rasulullah, dan jagalah kau singkap keaiban kami semasa atau sesudah kematian kami ya Allah.
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين تقبل الله منا ومنكم. Ustazah, patutnya program tadi selepas kita ada sesi soal jawab. Jadi sekarang kita buka untuk sesi soal jawab. Kalau ada, lepas tu baru Ustazah baca doa. Tapi dah Ustazah dah baca doa dah. Ada apa-apa nak soal? Tak ada? Siapa? Sila tampil soalan. Okey, kalau tak saya nak soal. Kalau macam mana kalau majlis ilmu online Ustazah, boleh ke sampai tu juga? Majlis ilmu online. Ustazah di sinilah tak main. Okey, majlis ilmu online apa soalannya? Macam mana boleh kita dapatkan kita pahala sama dengan majlis ilmu yang fisik ni macam? Okey, apa jawapannya? Kita tanya para ulama yang depan kita ni. Kau buku apa? Dapat kurang sikit. Pahalanya dapat tak? Kurang. Dapat. Cuma kalau yang bersemuka ni apa kita buat? Extra effort dia lebih sikit. Gosok baju nak datang sini dapat pahala tak? Pakai tudung, pakai bedak, dapat tak pahala? Start enjin kereta dapat pahala tak? Bawa kereta dapat pahala tak? Masuklah masjid tadi sembahyang sunat dapat pahala tak? Sambil-sambil duduk di masjid ni, area ni boleh ni iktikaf dapat tak pahala? Ekstra sikit. Cuma daripada tak buat langsung, baiklah kita sebut hadir juga online. Jadi pilihan tu ada di tangan kita, insya-Allah. Wallahu a'lam. Ada lagi apa soal? Tak ada. Takkan tak ada. Dah jawab tak? Jawab. Apa ni soalan tadi? Ya, sebab kita general pun. Kalau kita tajuk fiqh yang fokus pada ibadah solat, rukun solat mungkin banyak kan. So insya-Allah semua dah dapat jawapan dari Ustazah very komprehensif semua ni. Alhamdulillah. Macam nak sana kalau jemput Ustazah untuk ceramah minggu sekali tak? InsyaAllah. Slot apa, tafsir ke apa-apa ke? InsyaAllah kalau tak kelas jadual dia. Ya ke? Ada hari Khamis? Kita tengok Khamis juga lah. Nanti kita atur insyaAllah. Ya, soalan. Mana perkataan apa? Oh, taskif tadi. Taskif. Tengok tu orang perempuan kan. Hak awal dia boleh sebut di hujung ke. Memori dia kuat. Okey, baik. Saya Taskif Anisa. Saya buku yang pertama tu buku soal jawab wanita tentang fiqh wanita. Saya punya kecenderungan adalah pada masalah darah-darah wanita. Kita orang perempuan ni banyak perkara yang keluar daripada kemaluan kita, betul tak? Orang perempuan, tak ada orang nak tanya kan? Biar saya tanya. Orang perempuan, kita di bawah ada berapa banyak lubang? 3. Betul tak 3? Yang lain macam confused, tak pernah tengok Ustazah. Tengoklah baru kita tahu apa benda keluarnya. Saya sebut sebab apa? Nabi SAW sebut 2 lubang yang menyebabkan orang perempuan banyak masuk neraka. Lubang yang pertama di mana? Mulut. Lubang yang kedua di bawah. Hari sepatutnya kita semayang, kita tak semayang, itu dosa. Hari sepatutnya kita puasa, kita tak puasa, itu dosa. Sebab tu saya kerana memikirkan tak ramai ustaz-ustaz yang rasa boleh nak cakap terus terang. Kalau kita orang perempuan sama perempuan, boleh cakap terus terang tak? Boleh. Itu Z. Saya rasa puan-puan pun rasa, betul tak? Kita ada masalah di bawah. Ada tadi balik ke soalan tadi, ada berapa banyak lubang? 3. Lubang apa? Lubang kencing, lubang lubur, satu lagi lubang? Lubang beranak. Itu dia. Lubang kencing, uretra. Lubang bontot, anus. Hak ni sepakat ulama apa yang keluar batal wuduk, batal solat. Yang masalah perbincangan dan khilaf ulama adalah pada lubang yang ketiga, namanya lubang faraj ataupun vagina. Saya memang tak malu sebut fiqh ni, saya sebut je lah sebab kadang-kadang orang malu lubang tu dah. Saya ustazah yang akan straight to the point.
lubang vagina. Lubang vagina orang perempuan, apa benda yang keluar daripada lubang vagina? 3 perkara. Apa dia? Ha? Haid, nifas, anak baby. Masya Allah. Kita ada 3 perkara. Air, darah, angin keluar daripada kemaluan. Air apa? 3 jenis. Air wadi, mani, mazi. Sudah 4 ni banyak soalan kan. Saya sebut jelas sekali, just nak general information. 3 air tadi. Darah apa keluar? 4 jenis darah. Darah, haid, nifas, istihadah. Kadang saya tanya istinja pula dibagi ya. Tak ada istinja keluar situ. Okey. Itu kita panggil istihadah. Dan darah yang keempat namanya darah wiladah. Darah penyakit masuk sebahagian fasad dia panggil istihadah. Darah rendah, darah tinggi, darah manis itu tak termasuk. 4 darah ni saja. Angin apa keluar daripada faraj orang perempuan? Ini gentut. Gentut apa? Gentut apa? Gentut faraj, gentut vagina. Kita rasa macam bubble-bubble. Pernah tak rasa bila semayang? Ada orang dia bila dah semayang, kadang-kadang saya tengok makcik-makcik di masjid kan, berhenti semayang ambil wudu, berhenti semayang ambil wudu, berhenti semayang ambil wudu, lencun ni telekong dia. Kita tanya kenapa cik berhenti ambil wudu? Batal solat dia kata. Kalau kita mengaji fiqah, batal tak? Tak batal. Dengan syarat 2 keadaan. Yang pertama, dia bukan penyakit jadi batal. Tak pernah dia jadi duk keluar angin kot laluan depan. Maka waktu tu baru dia batal. Kerana dia tidak darurat, bukan sakit. Tapi kalau hari-hari ada, asal bergerak je keluar angin, asal bergerak je keluar angin, geraklah dia tu. Maka ini dia panggil darurat, dibenarkan. Cuma ada tata cara dia. Nak ambil wuduk mesti masuk waktu dulu. Ada beberapa tata cara. Itu kena buat fiqah yang lain tu. So semua-semua ni kerana ada ustaz-ustaz yang nak cerita, kadang-kadang ustaz pun tak rasa, dia tak tahu macam mana kentut faraj. Kita feel kan? Maka kerana itu saya rasa macam bertanggungjawab. Terus saya terbitkan 2 buah buku. Yang pertama buku soal jawab tentang darah wanita, ini lebih kepada anak-anak. Dan satu lagi yang latest, Tazkif An-Nisa ni maknanya buku untuk mendidik orang perempuan. Bab darah kita, masalah kentut faraj macam mana nak semayang, istihadah macam mana nak semayang. Kita duk garu-garu ni, kita punya jerawat pecah. Kena telekong semayang kita. Boleh semayang tak? Boleh semayang tak? Kalau sikit tidak mengalir, boleh kita fiqah kata. Tapi kalau mengalir, tak boleh. Itu benda-bendanya. Maka disebut dah tazkif itu tujuannya untuk mendidik. Taqafah itu beri ilmu, memberi ilmu kepada wanita. Itu mana tazkif An-Nisa. Okey? Ada di pasaran ke? Ada di pasaran.